Okey, baik. Kita tunggu dulu beberapa orang masuk. InsyaAllah kita akan mula sebentar lagi. Okey, baik. Jadi sebelum kita mula, kita dengarkan dulu matan ni ya. Matan yang kita akan pelajari malam ni dalam 3 minit je, macam biasa. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi manna ala man yasha'u min ibadihi bitalabi ilmi syar'i wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Wallahu dhul fadlil azim. Sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi yang masih lagi menganugerahkan kepada kita untuk menuntut ilmu agama, dan demikianlah fadl Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada sesiapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah lah pemilik al-fadl al-azim. Dan seterusnya salawat dan salam kita panjatkan ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala nakkan kepada hamba-Nya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-Nya kefahaman dalam ilmu agama. Dan seterusnya selawat dan salam ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka yang mengikuti para sahabat sehingga ke hari kiamat. Baik, jadi para penonton hadirin yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi kelas pengajian kita Salat Nabawiyat siri kedua, iaitu kita akan bincangkan satu ilmu yang dinamakan ulumul hadis. Ilmu yang membicarakan tentang hadis. Kita takkan bentang hadis kemudian cerita apa yang kita faham daripada hadis tu, apa manfaat yang kita dapat daripada hadis tu. Bukan. Tapi ulumul hadis adalah ilmu technicality, yang membicarakan tentang hadis itu, apa status hadis tu macam mana. Kita nak faham hadis tu sahih macam mana, kita nak faham hadis tu hasan macam mana, kita nak faham hadis tu palsu macam mana, kita nak faham hadis tu dhaif macam mana, apa kriteria dia, dan kategori-kategori hadis. Jadi itu yang kita akan bahaskan, definisi ataupun terma, maksud daripada istilah-istilah yang kita biasa dengar daripada hadis. Macam kita kata hadis tu sahih, apa maksud sahih? Hadis tu hasan, apa maksud hasan? Hadis itu mursal, apa maksud mursal? Jadi lebih kepada technicality. Baik. Jadi 2 minggu lepas kita dah bincang tiga matan pertama, 3 bait pertama daripada Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Pengajian yang sebelum ni, siri 1, kita recap sikit. Kita dah bincang tentang kepentingan mempelajari ilmu hadis, kepentingan memelihara authority, authentic sunnah, kemudian kesahihan hadis dan sunnah. Kemudian kita dah belajar juga ataupun kita dah bincang juga tentang sejarah penulisan ulumul hadis, macam mana ianya bermula daripada selepas kewafatan Nabi SAW, kemudian zaman para sahabat. Dan benda ni pun kalau di peringkat sekolah menengah pun, kalau sekolah agama, kita dah bincang dalam tingkatan 4 ataupun tingkatan 5, sama ada pengajian Al-Quran As-Sunnah tingkatan 4, tingkatan 5, ataupun pengajian Usuluddin tingkatan 4, tingkatan 5. Jadi kita dah pergi dah sejarah pembukuan ulumul hadis. Kemudian kita dah masuk dah kepada mukadimah matan yang kita nak belajar sekarang ni lah. Matan yang kita nak belajar ni tak panjang, dia lebih kurang 34 bait manzumah sahaja, 34 rangkap sahaja, pendek. Dan juga kita dah kenal sikit siapa penulisnya, yang memang tidak dikenali sangat kerana ikhlasnya beliau. Dan kemudian kita pergi kepada 3 rangkap yang pertama daripada 34 rangkap. Baik. Jadi sekali lagi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi insya-Allah kita sambung kepada bait ataupun rangkap yang keempat. Kalau tak silap saya, rangkap yang keempat. Kita masih lagi membincangkan tentang syarat ataupun kita kata ciri-ciri hadis sahih. Ada 5 ciri-ciri hadis sahih yang disebutkan oleh An-Nazim rahimahullah. Wa qala An-Nazim rahimahullah, awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadh aw yu'al, yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Okey, jadi kita dah bincang tentang 3 syarat yang pertama hadis sahih. Hadis sahih ni, kita nak tahu hadis tu sahih atau tidak sahih, dia ada 5 syarat, kriteria hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Yang kedua, yang kita dah bincang, hadis itu
tidak ada ganjil, tidak syadz, tidak ganjil. Tidak syadz ni maksudnya dia tidak, kita dah bincang lah, dia tidak sama ada dia menjanggahi ataupun berselisih, bercanggah dengan riwayat majoriti, ataupun dia tidak, yang ketiga tidak illah, tidak ada cacat dalam periwayatan hadis itu secara tersembunyi, kerana illah ini sukar, kita nak kenal pasti hadis tu ada cacat, ada kecacatan dalam sanad ataupun matan. So kita dah bincang 3. Jadi hari ini insya-Allah kita pergi kepada rangkap yang keempat. Yang keempat, kata An-Nazim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi. Qala An-Nazim rahimahullah, yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Okey, baik. Ini rangkap yang keempat. Kata An-Nazim, yang keempat, fahamnya macam itulah. Yang keempat, syarat yang keempat, yarwihi, diriwayatkan hadis sahih itu adlun, oleh perawi yang adil. Jadi syarat yang keempat untuk kita kenal pasti satu-satu hadis itu adalah hadis sahih adalah perawi, orang yang riwayatkan hadis itu adalah seorang perawi hadis sahih, adalah seorang yang adil, seorang yang adil. Baik. Apa maksud adil? Adil tu apa? Adil, kalau kita orang biasa, kita akan nampak timbangan adil itu adalah mungkin justice, social justice ke, ataupun memberikan sesuatu, meletakkan sesuatu pada tempatnya ke, ataupun apa lagi, kalau off lagi, sama rata, walaupun sama rata tak semestinya adil. Tapi bukan itu perbincangan adil dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, apabila kita kata tentang adil, dia ada kriteria-kriteria lain yang lebih ketat lagi. Bukan istilah yang kita faham dalam sosial kita sekarang, bukannya justice yang kita faham. Okey, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh, dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan adil itu, perawi itu mesti adil untuk menjadikan hadis itu hadis sahih, adalah apa? Man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wa ijtinabi saghair al-khissah. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani wafat 852 Hijrah, dia kata adil itu, yang dinamakan adil itu adalah dia ataupun mereka yang, sesiapa yang padanya malakah. Man lahu malakatun, dia ada malakah, tahmiluhu ala mulazamati taqwa, yang mana dia ada satu kemampuan. Malakah ni ada kemampuan, dia ada ability untuk dia pikulkan, untuk dia bawa mulazamati taqwa, sentiasa mulazamah dengan taqwa, sentiasa beriltizam dengan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa ni maksudnya takut. Mudah cerita, taqwa ni maksudnya qawa, dia datang dari perkataan qawa, rasa alert, rasa aware, rasa keberadaan, rasa kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. And that ijtinab as-saghair, dan dia meninggalkan dosa-dosa kecil, perkara-perkara kecil, dosa-dosa kecil. Bahkan dosa besar lagi lah dia tinggal. Jadi ini kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi malakah di sini maksudnya dia ada satu kemampuan untuk sentiasa beriltizam dengan taqwa. Maksudnya orang yang baik. Mudah cerita, adil ni orang yang baik. Baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wafat 204 Hijrah, dia kata apa? Kana aghlab at-ta'ah. Dia kata kana aghlab at-ta'ah. Dia maksudnya secara kebiasaannya orang yang adil ini dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita nak mencari kesempurnaan orang yang memang tak buat langsung maksiat dan dosa, susah. Susah memang. Kalau macam tu, kalau kita sekarang ni hidup pada zaman periwayatan hadis, kita semua dah tak boleh pakai dah. Kita semua perawi-perawi yang matruk, maksudnya perawi-perawi yang ditinggalkan dah, melakukan dosa kan. Jadi aghlab, biasanya, fa idza kana aghlabu at-ta'ah fa huwa al-mu'addal wa idza kana aghlabu al-ma'siyah fa huwa murajjah. Kalaulah dia ni sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia ni adil. Dia dikira sebagai adil. Kalau dia ni sentiasa melakukan aghlab bi ma'siyatin,
dia sentiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka kita tajrihkan ataupun kita kritik dan kita tinggalkan dia. Kita tak kira dia sebagai perawi hadis yang sahih. Jadi dia mesti adil. Baik. Seterusnya, kata Imam Ibn Hibban rahimahullah. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah dia kata apa? Man kana zahiru ahwalihi ta'at Allah. Dia sokong pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Ibn Hibban, dia kata adil itu man kana zahiru ahwalihi, sesiapa yang secara zahir terpampang di zahir, terzahir di luarannya, ahwalihi ta'at Allah, dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yukhalifu al-'adl man kana aktharu ahwalihi ma'siyat Allah. Dan apa yang bertentangan dengan adil itu, man kana akthar ahwalihi, apa yang kebiasaan majoriti keadaannya, ahwalnya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perawi adil. Okey, kata umum muhaddis, dia meletakkan 5 syarat ataupun 5 ciri nak kata betul-betul adil yang tadi tu kita bincang tu. Mulazamati taqwa la, ahwaluhu ta'at Allah la. Okey, dia taat kepada Allah, dia taqwa. Jadi apa? Dia ada 5 syarat. 5 syarat ataupun awsaf. Apa dia? Yang pertama, nak kata adil, dia mesti Islam. Dia mesti Islam. Maka kita tidak menerima periwayatan perawi yang bukan Islam. Tak boleh. Kita tak boleh terima riwayat ataupun khabar daripada orang kafir. Walaupun kita tahu dia baik, kafir yang baik, orang kafir yang luarannya tak pernah menipu dengan kita, kerjanya baik, nampak bagus. Tetapi dalam nak memikul agama dan risalah Nabi, nak membawa sesuatu berkenaan dengan Islam, kita mesti menerima daripada seorang Muslim sahaja. Ini syarat yang pertama, dia mesti Islam. Yang kedua, an yakuna taklif ataupun kita kata apa? Dia mesti mukallaf. Mukallafan. Dia mesti seorang yang mukallaf. Yang pertama tadi Islam, yang kedua dia kena mukallaf. Jadi orang yang adil, yang pertama dia mesti Islam, yang kedua dia mesti mukallaf. Mukallaf ni maksudnya baligh aqil. Balighan, dia mencapai umur akil baligh, dan aqilan, dan dia seorang yang waras akalnya. Dia tak gila. Dia orang yang sihat. Baik. Tapi adakah budak-budak tidak boleh langsung meriwayatkan hadis? Okey, baik. Di sini kita kena bezakan dua perkara. Kalau kita tengok hadis para sahabat, ada juga dia cerita ketika mana aku kecil, ketika mana aku kecil dahulu aku bersama dengan Nabi, ketika mana aku kanak-kanak. Okey. Ulama, para muhaddisin, dia mensyaratkan wajib baligh dan akil ini, ataupun kita kata mukallaf ini, untuk kita menyampaikan hadis, riwayah. Menyampaikan hadis, riwayah. Adapun kalau sama', kalau kita nak mendengar hadis sahaja, kalau kanak-kanak mendengar hadis, katalah ada seorang budak, dia budak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, katalah sebelum dia mencapai akil baligh lah, katalah dia mencapai akil baligh umur 11, umur 9 tahun, 10 tahun dia belajar hadis, dia dengar hadis. Kemudian ketika dia dah mencapai akil baligh, kemudian dia menyampaikan hadis tersebut, maka riwayatnya diterima. Maka di situ diterima. Maka isu kecil tak kecil menuntut ilmu hadis ni, dia adalah isu pada nak menyampaikan tu. Orang yang nak menyampaikan hadis itu, yang nak meriwayatkan hadis, mestilah mukallaf. Adapun kalau dia nak belajar hadis ketika mana dia kecil, ketika mana dia saghir, tak ada masalah. Jadi baligh akil. Syarat yang ketiga, an la yakuna mimman thabata fisquhu. Yang ketiga, tidak boleh fasik. Yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga nak adil ini, dia tidak boleh melakukan perkara-perkara fasik. Dia tidak boleh fasik. Dia tidak boleh melakukan al-kabair. Kabair maksud dosa besar. Orang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar. Dan kata Syekh Tariq Iwadullah, dia kata apa? Yajhar bima'asi ataupun bimaksiyati, dan dia menjaharkan pula dosa dia. Dia dah buat dosa besar,
dia dah buat dosa yang besar dan dia menjaharkan pula, dia mewar-warkan pula dosa dia, menunjukkan pula dosa dekat orang lain. Maka di situ credibility ataupun kepercayaan siqah dia dalam hadis dah tak boleh diterima. Baik. Tapi kalau macam mana kalau dia bertaubat? Adakah dia langsung tidak boleh diterima? Jawapannya tidak. Sebab itulah kata Syekh Tariq, wallah hal yustarata fil adli an la yaqa fi kabiratin abada. Tapi kalau dia kata adakah disyaratkan orang adil itu tidak boleh langsung melakukan dosa-dosa besar selama-lamanya? Tak boleh, sekali pun tak boleh. Bahkan dia kata apa? Kalaulah dia dah buat, idza irtakaba rawi kabira, kalaulah seorang perawi itu telah melakukan satu dosa besar, minal kabair, daripada dosa-dosa yang besar, thumma taba, kemudian dia bertaubat. Dia bertaubat, maka dikembalikan, maka dia dapat balik adalah dia. Maksudnya dia boleh dia kembali menjadi orang yang adil. Contohnya siapa? Contohnya kisah yang famous kan, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, anak murid Imam Malik radhiyallahu anhu. Al-Qa'nabi ni murid kanan, boleh kata murid kanan Imam Malik. Tetapi ketika zaman mudanya, ketika zaman dia masih lagi orang kata apa, zaman BBNU lah kan, budak-budak baru na'am ni, dia melakukan banyak dosa dan maksiat, dan memang tercatat kisah dia. Bahkan sehingga kan dia ni dikatakan minum arak, tapi wallahu ta'ala alam. Tapi yang kisah yang saya dengar, dia pernah cuba mengugut satu ulama hadis yang besar, iaitu Syu'bah bin Hajjaj. Dia nak bunuh, nak tikam Syu'bah. Bayangkan dia punya level orang kata apa, nakalnya ataupun jahatnya dahulu, sampai dia nak cuba mencederakan ulama besar hadis Syu'bah bin Hajjaj. Tapi lepas tu kemudian dia bertaubat dan dia berhijrah ke Madinah. Dia belajar dengan Imam Malik radhiyallahu anhu dan menjadi seorang ulama hadis yang besar, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Maka kalau dia melakukan dosa besar, kesalahan, maksiat, kemudian dia bertaubat, maka selepas itu riwayatnya diterima. Baik. Yang keempat, untuk menjadi perawi yang adil tadi, yang keempat adalah apa? Dia kenalah tidak melakukan perkara-perkara yang khawarimul muru'ah, yang merosakkan maruah ataupun yang mencalarkan maruah dia. Yang keempat, hendaklah dia menjauhi perbuatan yang khawarimul muru'ah, yang mencalarkan maruah dia. Ini perkara yang agak subjektif. Saya tak kata sangat subjektif, tapi dia agak subjektif. Sebab apa? Perkara yang menjatuhkan maruah ataupun mencalarkan maruah ni dia berbeza pada segi zaman dan juga tempat. Kan? Contoh, apa perkara yang mencalarkan maruah kita kalau zaman sekarang? So, untuk orang yang mempelajari agama, ustaz ataupun kita kata orang yang mempelajari ilmu hadis, contohnya mengeluarkan kata-kata kesat, kan, di khalayak ramai, ataupun apa lagi, tidak menutup aurat, pakai selok pendek. Benda-benda macam ni mencalarkan kredibiliti dan maruah dia sebagai penuntut ilmu yang membawa hadis Nabi SAW, ataupun ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Bahkan apa lagi, kalau nak kata perkara yang khawari muru'ah zaman dulu, sebagai contoh, minum berdiri. Zaman dahulu, ulama dahulu, minum berdiri adalah perkara yang khawarimul muru'ah, yang mencalarkan dia punya maruah dia. Nampak macam tak siqah lah, ataupun kita kata macam nampak agama tapi minum diri. Itu dulu. Ataupun tak pakai kopiah contohnya. Dia ikut uruf lah, ikut adat setempat juga, dan dia agak subjektif. Tetapi apapun, cuba pelihara diri. Sebab apabila kita kata kita mempelajari ilmu hadis Nabi, memikul hadis Nabi, kita kena ada adab-adab yang kita kena pelihara. Bahkan sebagai seorang Muslim pun kita kena jaga, kan, benda tu. Itu yang keempat. Yang kelima, an la yakuna mughaffala. Yang kelima adalah perawi itu tidak boleh mughaffal. Tidak boleh mughaffal, barulah dia boleh jadi adil. Apa itu mughaffala? Mughaffala ni dia datang daripada perkataan ghaflat, al-ghaflah, al-ghaflatu ataupun ghaflatun.
Kalau orang Kedah ni, kalau orang utara, siapa yang live kat utara, dia boleh dengar, dia mungkin pernah dengar perkataan ghaflah kan. Orang tua-tua kita ke orang utara sebut ghaflah. Ghaflah ni apa? Ghaflah ni dia cuai. Dekat sini maksudnya dia orang kata apa? Cuai lah, tidak cermat dalam hafalan dia. Maksudnya dekat sini ni, dalam hadis ni, mughaffal ni maksudnya dia mutalaqin ni kalau dalam bahasa Arab lah, maksudnya mutalaqin ni contoh ni saya bagi contoh. Kalau kita baca Quran, kita hafal Quran lah, kata kita hafal Quran, jadi imam kan, hafal Quran. Lepas tu terlupa bacaan, kemudian orang tegur bacaan, sambung lagi. Kemudian terlupa lagi bacaan, orang tegur lagi. Kemudian terlupa lagi bacaan, orang tegur lagi. Jadi perkara ni kita panggil talqin. Selalu sangat diperingati, selalu sangat cuai, selalu sangat terlupa, ghaflah. Jadi orang macam ni kita kata credibility dia kurang lah, kan. Ataupun kalau kita bawa kereta kan, contoh masyarakat awam ni, kita bawa kereta, jalan tu orang lain tahu lah, kita pun sepatutnya tahu lah sebab kita orang situ contohnya. Tapi bila kita bawa kereta, ada kawan kat sebelah, bukan simpang ni, simpang depan lagi. Kita pun bawa lagi, bukan simpang ni, simpang depan lagi. Kita pula asyik tersalah kan, asyik nak masuk simpang salah. Orang kena tegur kita, kena talqin. Baik, so baik, itu maksudnya mughaffala, dia cuai lah, tak cermat dalam hafalannya. Baik, ataupun dia tidak boleh membezakan hadis dia dengan hadis orang lain, kan. Dia dah ada penulisan kitab hadis dia, kemudian dia terlupa apa yang dia tulis. Kemudian bila orang campurkan ataupun orang ubah penulisan dia, dia pun tak boleh recognize, kata ni hadis yang saya tulis kan ni. Itu maksudnya dia mughaffala. Macam itulah. Baik, kita sambung lagi. So itu adalah 5 syarat bagi menentukan perawi itu adil. Yang mana adil ini adalah syarat keempat pula daripada nak menentukan hadis itu adalah hadis sahih. Baik, syarat yang kelima untuk menentukan hadis itu hadis sahih adalah apa? Yarwihi adlun dhabitun. Dhabit ni apa? Baik, kata Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in ni sahabat baik kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Yahya ibn Ma'in, dia kata as-sabtu sabtan, sabtu sadrin wa sabtu kitabin. Sabat ataupun dhabit ini kita boleh kata sebagai kemampuan satu-satu perawi itu untuk mengingati apa yang dia hafal ataupun apa yang dia tulis. Kemampuan ingatan. Kalau kita kata dhabit ni maksudnya ingatan. Mudah cerita macam itulah. Ingatan dia kuat. Tadi perawi itu adil, dia baik, Islamnya terjaga, akhlaknya terjaga, tidak melakukan maksiat, cukup umur dan sebagainya. Yang ni kali ni dhabit. Yang kelima, syarat yang kelima ni adalah dhabit. Ingatan dia kuat. Dhabit kata Yahya ibn Ma'in bagi kepada dua. Dhabit sadrin, dhabit ingatan dia di dada dia ni kuat, ataupun dhabit kitabin, dhabit penulisan dia. Okey, apa maksud dhabit sadrin? Dhabit sadrin ni adalah an yathbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi ma tasha. Kata Ibn Hajar, ni ta'rif Ibn Hajar. Ibn Hajar kata dhabt sadri ni adalah dia mampu untuk mengenal pasti apa yang dia dengar, apa yang dia hafal, dan dia tamakkun, dia ada satu kemampuan untuk istihdar, untuk menghadirkan, untuk mendatangkan apa yang dia hafal matasya. Contohnya macam kalau kita hafal something, kemudian bila ditebuk ataupun dipetik, kata okey, baca yang ni, baca hadis ni, terus baca hadis ni, dia mampu istihdar, dia mampu membacakan hadis itu daripada hafalannya di dada dia. Itu dhabit sadrin. Kalau dhabit kitabin pula, an yakuna kitabuhu atau an yakuna kitabahu, hendaklah penulisannya tu, apa yang dia tulis tu, sebab tak semua orang boleh hafal. Ada perawi-perawi zaman dulu ingatan dia tak kuat juga, tapi dia cuba hafal, dia cuba tulis. Maka dia tulis apa yang dia dengar daripada gurunya, syekhnya, hadis-hadis tu, dia tulis hadis-hadis. Tapi penulisannya tu pula mahfuz, terpelihara, dan muqabalan, mahfuzan muqabalan, dan dia juga telah dicek oleh gurunya, wa musahahan, dan dia juga telah ditashihkan, dikorekkan. Kata okey, betul lah ni, tulisan ni betul,
maka ini adalah dhabit. Penulisan dia ni dhabit. Tulisan dia tu tepat. Seperti mana apa yang didengar. Maka 5 syarat inilah merupakan syarat hadis sahih. Apa dia? Syarat hadis sahih, kita ulang balik, sanadnya mesti bersambung daripada satu perawi ke satu perawi. Kemudian dia mestilah tidak ganjil. Kemudian yang ketiga, dia tidak cacat. Yang keempat, dia tidak perawinya mestilah adil. Yang kelima, perawinya mestilah dhabit ingatan. Kata ulama, daripada 5 syarat ni kita boleh bahagi kepada 2. Maksudnya hadis sahih tu boleh ada 2. Yang pertama, 3 syarat wujudi. 3 syarat yang mesti ada untuk kata hadis tu hadis sahih. Wujud, mesti wujud. Yang pertama, mesti wujudnya bersambung sanad antara satu perawi dengar daripada satu perawi, dengar daripada satu perawi. Yang kedua, mesti perawi itu mesti ada apa? Mesti wujud apa? Mesti wujud keadilan, mesti ada adil dalam dirinya. Yang ketiga, mesti wujud dhabt, kemampuan, kekuatan ingatannya. Dan part 2-nya apa? Mesti tidak ada 2 adami. Tak boleh ada adami 2 ni. Apa dia? Tak boleh ada syadz, tak boleh ganjil, bercanggah dengan pandangan majoriti. Bercanggah lah. Dia cakap lain, majoriti cakap macam lain kan. Itu ganjil. Yang kelima, yang keduanya, tidak illah, tidak cacat. Baik. Okey. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlih. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlih ni kata An-Nazim. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlih. Dia hanyalah ulangan, kata Syekh Tariq. Maksudnya ini adalah takkid, nak mentakkidkan bahawa kena i'timad, kena betul-betul pegang dengan dhabitnya dan ingatannya. Dan perkara ini saya terlupa nak sebut, an mithlihi, perkataan tadi tu, an mithlihi, yarwihi adlu dhabitun an mithlihi, an mislihi, seperti daripadanya tu, dia meriwayatkan tu seperti orang yang macam dia. Maksudnya kalau lah kata hadis itu diriwayatkan oleh CA kepada CB kepada CD, setiap A, B, C, D itu individu, setiap individual itu, setiap perawi itu mestilah ada syarat yang sama. Dia mesti adil, mesti dhabit, mesti adil, mesti dhabit, mesti adil, mesti dhabit. Kan? Contoh macam Yahya bin Sa'id al-Ansari, diriwayatkan daripada Ibrahim At-Taimi, diriwayatkan daripada Alqamah bin Qais, diriwayatkan daripada Umar. So setiap orang ni, perawi yang saya sebut tadi ni, semuanya mesti, bukan semuanya mesti, mereka ni memang perawi yang adil dan dhabit, adil dan juga kuat. Baik, maka cukuplah hadis sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kemudian kita sambung pula kepada matan yang seterusnya ataupun rangkap yang seterusnya. InsyaAllah kita cuba habiskan beberapa rangkap hari ini juga. InsyaAllah kita cuba mana yang kita mampu. وقال الناظم وقال المؤلف رحمه الله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. Okey. Matan yang seterusnya ini, Imam Al-Baiquni dia meletakkan definisi hadis hasan. Tadi kita dah bincang habis hadis sahih. So hadis sahih ni kita wajib mengamalkannya, ma'mulun bihi dalam akidah, dalam ibadah, dalam syariah, semuanya kita boleh amalkan hadis sahih. Kemudian hadis hasan pula. Sekarang kita pergi kepada hadis hasan. Hasan tu apa? Hadis hasan ni kata Dr. Abdul Karim Khudair dalam kuliah Matan Baiquniyah, dia kata juga sebenarnya nak menetapkan definisi hadis hasan ni sangat susah. Sebenarnya bahkan betul pandangan para ulama banyak. Kalau tuan-tuan, puan-puan, para penonton pergi cari kajian tentang pembahasan hadis hasan, sangat mendalam sebenarnya, terutama pembahasan di sisi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Tapi tak apa, kita nak ambil apa yang kita faham lah secara mudah kan. Kita tak pergi deep sangat lah. Jadi Imam Al-Baiquni dia cuba definisikan maksud hadis hasan. Dia kata apa? Hadis hasan ini ma'ruf turuqan, diketahui jalannya ataupun terkenal jalannya. Jalan ni maksudnya riwayatnya itu, sanadnya itu diketahui. Tetapi rijaluhu waghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Tetapi
uh, rijal rijal ni maksudnya perawi lah. Perawi hadis hasan itu tidak seperti perawi hadis sahih. Dari sudut apa? Dari sudut kekuatan ingatannya sahaja. Itu sahaja perbezaan antara hadis sahih dengan hadis hasan. Dia yang susah kita nak letak perbahasan hadis hasan ni sebab dia tengah-tengah. Hadis hasan ni antara sahih dengan antara dhaif. Hasan ni duduk kat tengah-tengah. Jadi kat situ susah sikit. Tapi Imam Al-Baiquni dia ambil pendapat Imam Al-Iraqi juga. Dia ambil style Imam Al-Iraqi apabila dia nak mendefinisikan hadis hasan. Imam Al-Iraqi kata dalam Alfiyah dia kata apa? Al-hasanul ma'rufu makhrajan wa qad ishtaharat rijaluhu bidzaka had. Mana yang sama, maksudnya hadis hasan itu adalah diketahui makhrajnya, diketahui jalannya. Maksudnya kita tahulah, okey, hadis ni semua perawinya okey, cuma perawinya itu, rijalnya itu ada kelemahan ataupun kita kata kekurangan sedikit saja dari sudut ingatan, tidak mencalarkan pun. Dia tidaklah kita kata terlupa, yang sangat-sangat terlupa, tak. Dia syarat hadis hasan ni sebenarnya macam sahih. Dia maksudnya bersambung sanad, tidak syaz, tidak illah, adil, cuma dhab, kekuatan ingatannya sahaja yang kurang. Baik. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata apa? Bersambung sanad, khafif ad-dhabt. Khafif ad-dhabt. Sebab itulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disebut dalam Matan Nukhbah, dia kata apa? In qalla dhabtuhu. In qalla dhabtuhu. Kalaulah qalla, kurang sikit dhabtnya. Al-Imam Ibn Salah. Imam Ibn Salah ni kita dah bincang siapa Al-Imam Ibn Salah ni. Imam Ibn Salah dia bahagikan hadis hasan ni kepada dua, hasan li zatih, hasan li ghairihi. Hasan li zatih ni maksudnya hadis tu dengan sendirinya tanpa sokongan riwayat lain, hadis tu dengan sendirinya dia tu hasan, cuma perawinya sedikit. Kalau hasan li ghairihi ni maksudnya hadis tu mungkin kurang sikit kelemah, tapi ada sokongan mutabaah ataupun syawahid daripada riwayat lain untuk menyokong hadis tu daripada lemah kemudian menjadi hasan. Baik, itu tak ada apalah. Tapi al-muhim kita faham hadis hasan ni apa? Hadis hasan ni perawinya kurang sedikitlah ingatan daripada hadis sahih, itu sahaja. Tapi tak ada syaz, tak ada illah, perawinya adil semua, tak ada masalah. Hanya sedikit saja kelemahan dari sudut hafalan, dhabt. Okey, saya tak nak pergi kepada perbincangan hasan di sisi Tirmizi sangatlah. Itu agak susah. Tapi al-muhimnya Imam At-Tirmizi, kata Syekh Tariq Awadullah, dia kata Imam At-Tirmizi dia meletakkan 3 syarat hadis hasan berdasarkan ta'rif al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Baik. Kita tengok apa kata Imam At-Tirmizi tentang hadis hasan. Fa imma aradna bihi husnal isnadihi indana kullu hadithin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttaham bil kadhib wa la yakunu shadhan wa yurwa bighairi wajhin nahwa dhalik fa huwa indana hadithun hasanun. Okey, itu takrif definisi hadis hasan di sisi Imam At-Tirmizi. Dia kata apa? Yang kami maksudkan dengan sanad, baiknya sanad ataupun sanad yang hasan, sanad yang baik itu adalah setiap perawi, setiap hadis itu yurwa, diriwayatkan, tidak ada dalam sanadnya itu perawi yang ditohmah berdusta, yang dituduh ataupun yang dituduh menipu. Tak ada, perawinya tak dituduh menipu. Okey, satu. Kan. Jadi ini syarat yang Syekh Tariq Wadullah kata. Syarat pertama dia muta'alliqun birrawi, perawinya itu tidak ditohmah berdusta, tidak ditohmah menipu, tidak mughaffalah, tidak ghaflah. Tidak mughaffalah yang tadi tu. Kita dah bincang tadi apa maksud mughaffal tadi kan. Yang kedua, mestilah tidak ada syaz, tidak ada illah. Berdasarkan takrif Tirmizi ni, Syekh Tariq Wadullah kata syarat kedua nak jadikan hasan, mestilah tidak ada syaz, tidak ada illah. Yang ketiga, kata Syekh Tariq, berdasarkan definisi Tirmizi ni, syarat yang ketiga nak jadi hadis tu hadis hasan, mestilah la yanfarid, tidak berseorangan dalam meriwayatkan hadis tersebut. Mesti ada turuk yang lain ataupun mutaba'ah yang lain. Ini kita bincang yang Tirmizi. Tapi al-muhimnya apa? Konklusinya kita nak faham hadis hasan ni perawinya kurang sedikit saja, kemampuan ingatan dia sikit je. Itu je lah yang mudah kita faham. Ini di sisi mutaakhirin. Sebab tu Syekh Dr. Abdul Karim Khudar kata susah kalau kita nak bincang
maksud hadis hasan di sisi mutaqaddimin. Kita bincang ni yang saya kata tadi ni, pegang dari sisi mutaakhirin untuk kita faham. Sebab kita nak meraihkan mustawa matan ni. Sebab matan ni macam siri 1 saya dah bagi tahu, tak susah dan memang khas untuk orang awam. Baik. Jadi yang tu dulu. Selesai matan yang rangkap yang kelima. Baik. Kita pergi sikit lagi rangkap yang keenam. وقال الناظم رحمه الله وقال الناظم المؤلف رحمه الله وكل ما عن رتبة حسن القصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. Okey. Dan setiap apa, maksudnya setiap apa yang berada di bawah level hasan, an rutbati husni, setiap yang berada di bawah level taraf hasan, fahuwa dhaif. Apa yang kurangnya daripada level yang kurang daripada hasan, fahuwa dhaif wa huwa aqsaman kuthur. Jadi senang je definisi hadis dhaif pula. So sekarang ni tadi kita dah bincang hadis sahih, kita dah bincang hadis hasan. Sekarang ni apa maksud hadis dhaif? Hadis dhaif kata al-Imam al-Baiquni rahimahullah, setiap hadis yang kurang daripada hadis hasan. Level hadis dhaif tu, apa yang tak mencapai level hadis hasan, automatik jadi dhaif. Kata ataupun kita mudah kita kata ma lam tajma' ataupun ma lam yatawaffar. Kata Syekh Tariq Wadullah, ma lam yatawaffar fihi syurut hadis hasan. Apa yang tidak boleh dihimpunkan ataupun apa yang tidak boleh dicapai syarat-syarat hadis hasan. Maksudnya level hadis hasan yang tadi tu dia tak dapat capai, maka automatik jadi dhaif. Itu je, senang. Hadis dhaif ni apa yang tidak mencapai martabat hadis hasan. Dan of course lah, bila tak mencapai hadis hasan punya level pun tak capai, macam mana nak capai sahih? Kan? Maka apa yang kurang daripada hasan, fahuwa dhaif. Kurang daripada hasan maka ianya hadis dhaif. Baik. Tapi kata An-Nazim, kata Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, dia kata fahuwa aqsaman kusur. Ada banyak pula jenis, ada banyak pula kategori-kategori hadis dhaif ni. Kita kena faham, tak semua hadis dhaif itu ditolak. Kan? Ada kategori-kategori dia. Baik. Contoh kalau kita nak bahagikan, kita ambil 5 syarat hadis sahih tadi tu. Kalau kata kita ambil satu, tidak bersambung sanad, kan? Tidak bersambung sanad, maka dia jadi dhaif lah. Sanad terputus jadi dhaif. Tetapi dia ada banyak jenis dhaif. Boleh jadi munqati', ni dhaif lah ni. Munqati', mu'dal, mursal. Ini kategori hadis dhaif. Dan apa yang saya sebut ni, munqati', mu'dal, mursal, kita akan bahas juga dalam perbahasan matan selepas ni. Jangan risau. Jangan rasa macam blur. Risau. Maksudnya terputus sanad je jadi dhaif juga. Kan? Ataupun kita kata mudallas tadlis, muallal dan sebagainya lah, kan? Baik, itu satu. Ataupun perawi itu dituduh berdusta ataupun melakukan penipuan, kita kata matruk, kita tinggalkan. Ataupun munkar, hadis tu munkar. Ini juga hadis-hadis dhaif yang lain. Jenis-jenis juga ada nama-nama dia. Sebab itulah Imam Al-Baiquni kata wa huwa aqsaman kuthur. Dia ada banyak jenis hadis dhaif, ada banyak nama-nama lain hadis dhaif yang kita akan bincang juga nanti. Baik. Bila kita dah sentuh sikit pasal hadis dhaif ni, hadis dhaif secara umumnya dia termasuk dalam kategori mardud, ditolak. Dan kalau kita bahas hadis dari sudut penerimaan, diterima atau ditolak. Hadis itu diterima ada dua, sahih dengan hasan. Hadis sahih dengan hadis hasan kita dah bincang tadi ni, diterima, boleh digunakan, boleh dijadikan hujjah, yuhtaju bih, boleh dijadikan hujjah dalam akidah, dalam ibadah, halal haram syarak boleh, tak ada masalah. Tapi hadis dhaif dia mardud, dia kategori mardud, hadis yang ditolak. Tetapi tak semua kita bincang mardud ditolak ni terus tak boleh pakai, sebab dia ada kategori-kategori dia dan ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Baik, kita tengok sikit. Okey, apa hukum bila kita dah sentuh hadis dhaif ni sikit, kan?
Apakah hukum meriwayatkan hadis dhaif? Dengar soalan. Apakah hukum meriwayatkan hadis dhaif? Bukan beramal, meriwayatkan hadis dhaif. Baik, ulama hadis, muhaddisin berpendapat bahawa harus untuk dibolehkan meriwayatkan hadis dhaif. Walaupun tanpa memberikan isyarat bagi tahu kata hadis ni hadis dhaif, tidak menerangkan kedhaifannya, dengan dua syarat. Yang pertama, hadis tersebut tidak ada kaitan dengan akidah. So hadis dhaif tak boleh guna pakai dalam akidah. Seperti nak bahas pasal sifat Allah, nak bahas pasal perkara ghaibiyat, perkara ghaib, hari kiamat dan sebagainya, tak boleh guna hadis dhaif. Yang kedua, nak meriwayatkan hadis dhaif ini mestilah tidak digunakan dalam menentukan hukum hakam syarak. Tidak boleh. Penetapan halal haram, penetapan ibadah, penetapan muamalah, hukum hakam tak boleh. Itu hukum meriwayatkan. Nak meriwayatkan hadis tak boleh dalam dua syarat ni. Okey, sekarang ni apa hukum beramal dengan hadis dhaif? Ni panjang sikit perbahasan dia lah kan. Okay, saya tutup kita punya kelas ni, kita punya pengajian ni dengan perbincangan terakhir ni. Apakah hukum beramal dengan hadis dhaif? Baik. Ulama berbeza pendapat dan kita boleh bahagikan kepada tiga. Yang pertama, ulama yang tolak terus, tak boleh beramal dengan hadis dhaif. Memang tak boleh. Tak kira lah dhaif kategori apa pun. Aqsamun kusur tadi tu, banyak kategori tak boleh. Dalam apa jua bidang, tak boleh. Siapa yang berpendapat macam ni? Yahya ibn Ma'in, Ibn Hazm al-Andalusi, Ahmad Muhammad Syakir, Al-Imam Al-Albani. Maksudnya hadis dhaif ni tidak boleh diamalkan. Ada pendapat kedua, golongan kedua pula, grup kedua, dia kata dibolehkan, diharuskan untuk beramal dengan hadis dhaif, tapi dengan syarat, iaitu hadis dhaifnya itu tidaklah terlalu berat, bukan syadid ataupun bukan dhaif jiddan, tidak boleh. Kalau dhaifnya itu tidak berat, baru kita boleh guna, kan? Ataupun macam kalau hadis tu hadis yang matruk, hadis yang mungkar, ni dhaif berat, tak boleh, tak boleh guna. Jadi golongan kedua itu mengharuskan, tapi kena ada syarat. Baik. Ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Abu Daud. Imam Abu Daud. Pendapat ketiga, yang tadi tu, yang first tadi tu tak boleh langsung beramal, yang kedua boleh tapi ada syarat-syarat ni. Pendapat yang ketiga, harus untuk mengamalkan hadis dhaif ini pada bab-bab yang tertentu. Ini adalah pandangan jumhur ulama muhaddisin lah. Tetapi bab yang macam mana? Hanya bab dalam bab fadail, dan dia mesti ada syarat-syaratnya, iaitu apa? Hadis itu tidak terlalu lemah. Macam sama juga macam golongan kedua tadi, kumpulan kedua, tidak terlalu lemah, dan hadis itu mestilah dah ada dasarnya dalam syarak. Maksudnya dah ada penetapannya dalam hadis-hadis sahih yang lain. Hadis tersebut bersesuaian dengan dasar dan prinsip syariah. Dan yang ketiga, hadis tersebut hendaklah diamalkan tanpa meyakini bahawa ianya sebuah hadis yang sahih. Maksud kita tak sabat, sebab kita kata apa? Ambil langkah berjaga-jaga. Kita ambil langkah berjaga-jaga, berhati-hati dalam meriwayatkan. Maka kita tak boleh terus iktimad kata ni confirm. Maka ini pendapat yang ketiga. Baik. Dan apabila seseorang itu meriwayatkan hadis yang dhaif tanpa menjelaskan sanad, hendaklah dia berhati-hati dan tak sebut qala Rasulullah, macam confirm betul-betul Rasulullah dah sebut benda tu, kan? Maka dia tak boleh guna lafaz yang jazam, lafaz yang pasti. Baik, itu antaralah dhawabit yang kita letakkan. Maka panjang perbahasan hadis dhaif ni sebenarnya, kan? Dan kita akan tengok nantilah, kan, sebab hadis dhaif ni dia tak boleh guna di semua tempat ataupun semua situasi, macam kita dah bincang tadi, kan, terutama dalam isu akidah, isu hukum hakam, penetapan syarak dan sebagainya. Maka dengan itu berakhirlah kita punya pengajian untuk malam ni. Jadi setakat itu sahaja dahulu perbahasan kita. Jadi kita berhenti pada rangkap yang ke-6. Rangkap yang ke-6 daripada 34 rangkap matan Manzumah Al-Baiquniyah. Jadi ada apa-apa soalan kalau ada?
Jadi insya-Allah kelas kita macam biasa, kita akan sambung pada bulan depan pada minggu kedua dan minggu keempat, hari Isnin. Hari Isnin minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 9 malam insya-Allah ba'da al-isya. InsyaAllah kita tak bincang secara mendalam sangatlah an hasan li ghairih ataupun hasan li zatih. Umumnya kita faham dululah bahawa hadis hasan itu qalla dhabtuhu, kurangnya dhabtnya. Hasan li ghairihi tadi saya ada sebut sikitlah, an hasan li ghairihi dan hasan li zatih yang Ibn Salah tadi tu. Kan. Baik, jadi setakat itu sahaja dahulu kita punya perbahasan pada malam ini. Ya, al-muhim, objektif daripada kelas ini kita nak faham mustalah tu dulu. Kita nak faham kalau kita sebut istilah sahih apa dia, hasan apa dia, dhaif apa dia. Lepas ni kita akan pergi pula mursal, marfu', maqtu', hadis-hadis yang lain. Sebab hadaf daripada matan ataupun manzumah ini kita nak mengenali dulu mustalah. Ada perbahasan lebih panjang, macam contoh hasan kan. Hasan kalau kita tak bincang lagi pun hasan li ghairihi li zatih, kita bincang pula dalam At-Tirmizi penggunaan hadis hasan sahih, hasan gharib dalam sunan, tu lagi dalam kan. Jadi yang tu perlukan lagi perbahasan ataupun ruang perbincangan yang khas sebenarnya. Jadi setakat tu dahulu perbincangan kita pada malam ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw